Salam sejahtera saya ucapkan kepada para subscriber, viewers, anak-anak buah saya, kepada sesiapa yang berminat dalam bahasa Inggeris dan ingin menguasai. Selamat datang ke YouTube channel saya, platform yang saya gunakan untuk mengajar bahasa Inggeris kepada sesiapa yang ingin belajar, minat belajar dan tidak dapat menghadiri kelas saya di pusat tuition saya. So, nama saya ialah Dr. Lee. Saya berasal dari Pulau Pinang. Kampung saya ialah Bukit Mentajam. Dan sekarang saya tinggal di Johor. Sudah lebih daripada 10 tahun saya berada di Johor, Kluang tempatnya. Sebelum saya membuka pusat tuition sendiri, saya ada banyak pengalaman mengajar di sekolah. Jadi di Kluang saya mengajar di Chonghua High School. Di Pulau Pinang saya pernah mengajar di Jitsin High School. Dan saya pernah mengajar di Sabah, beberapa tempat, beberapa buah sekolah dan institusi. Saya pernah ajar di Tenom, Sabah, Beaufort atau Beaufort, Sabah, Kota Kinabalu dan Sandakan. Jadi ada banyak anak buah di Sabah. Dan di Kota Kinabalu saya mengajar di Kenkok Secondary School, Middle School, Kenkok Middle School, sekolah menengah Kenkok. Dan saya juga mengajar di Kinabalu Commercial College, College Perdagangan Kinabalu, di Kota Kinabalu dan di Sandakan juga. Tetapi selepas saya mengajar di College Perdagangan Kinabalu di Sandakan, saya membuat keputusan untuk membuka pusat tuition di Sandakan. Tapi oleh kerana saya terpaksa balik ke Semenanjung, maka saya pun tutuplah pusat tuition saya di Sandakan. Dan sekarang di Kluang saya juga membuka pusat tuition di sini, Kluang. Dan di samping mengajar, saya ada kelas setiap hari. Dari Isnin sampai Ahad, tiap-tiap hari pun saya ada kelas. Dan di samping mengajar, saya membuat kerja-kerja pentadbiran pusat tuition saya. Dan masa lapang saya akan buat naik video saya tentang English. Dan saya sedar bahawa saya tidak dapat mengajar semua orang, walaupun saya ingin. Jadi kepada sesiapa yang ingin belajar, bolehlah gunakan platform ini, YouTube channel saya, untuk mempelajari bahasa Inggeris dan menguasainya. Jikalau kamu ingin membeli buku saya, buku grammar yang sudah siap, di dalam ada 1384 soalan, lengkap dengan jawapan dan keterangan penggunaan. Jadi saya panggil dia topikal. Topikal maksudnya topik. Jadi sekarang adalah masa untuk kamu menempa buku saya melalui WhatsApp saya. Apabila buku saya sudah siap dicetak dan diedarkan kepada sesiapa yang menempa buku saya, maka di YouTube channel saya akan mengajar mengikut buku saya bab 1 hingga ke belakang sekali. Saya buat penerangan. Lepas itu saya bincangkan setiap soalan dan mengapa jawapan sedemikian, supaya sesiapa yang membeli buku dan sedang membuat, dia akan tahu mengapa dia salah atau mengapa jawapannya betul. Okay? So ingat, inilah WhatsApp-nya. Ingat nombor ini. Dan pada bulan Mei saya akan umumkan kursus yang saya akan mengadakan muka demi muka, face to face. Maksudnya saya kendalikan kursus. Kamu bebas untuk datang menyertai kursus saya, dan bolehlah kita berjumpa atau bertemu muka dengan muka. Itu saya akan umumkan berapa hari dan
jenis kursus yang saya akan kendalikan. Dan itu saya buat di luar Johor, dan artinya tidak di dalam Johor lah. Sebab saya memang di Johor. Okey, saya akan buat di luar Johor supaya pelajar-pelajar atau peminat-peminat yang lain bolehlah menyertai kursus saya, menghadiri kelas kursus saya. Kuala Lumpur, kalau boleh di Pulau Pinang, kampung saya, dan kalau bolehlah Sabah. Banyak anak buah di sana. Baiklah. Ini bab ini ke 112 adalah saya buat bab ini dipanggil articles kerana permintaan subscriber yang ingin tahu apakah perbezaan antara a cat dan the cat. So saya fikir, kenapa saya tidak mengajar? Semua orang tahu. So hari ini saya hanya buat and dan a. Sebenarnya and, a, the, kemudian kosong. Kosong maksudnya zero artikel, jangan tulis apa-apa. Tapi saya tak boleh serentak aja semua, pelajar akan keliru. Jadi saya pisahkan. Saya mula dengan and dan a dulu. Selepas itu baru saya mengajar the dan seterusnya zero artikel. Lepas itu saya gabung semua. Kamu akan tahu, kalau digabungkan ini akan membantu. Waktu kamu bertutur dalam bahasa Inggris, ataupun waktu kamu menulis surat kah, buat assignment kah, essay kah, apa-apa saja, kamu akan tahu, sebenarnya dulu saya salah. Saya sepatutnya gunakan a, and atau the, atau saya sepatutnya tidak tulis apa-apa. Tapi dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu lah. Begitu saja. Baiklah. And dan a. Dalam bahasa Inggris kita ada 26 huruf dari A sampai Z. Kadang-kadang kamu dengar orang cakap Z untuk Z. Baiklah, Z itu American English. Orang Amerika dia cakap Z untuk Z. Dan yang lain biasanya macam di Malaysia kita gunakan Z. Jadi kalau kamu gunakan Z tidak salah juga. Okey, kita boleh terima juga. So dari huruf A sampai Z atau Z ada 5 huruf istimewa dipanggil vowels. A, E, I, O, U. 5. Bahasa Malaysia kita panggil vokal. Kemudian yang lagi 21 dipanggil consonants. Bahasa Malaysia konsonan, iaitu bukan A, E, I, O, U. Contoh B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z atau Z. So N maksudnya satu, E maksudnya satu juga. Tapi dalam bahasa Inggris kita tidak cakap I have one apple. Kita tidak cakap itu. Kita cakap I have an apple. Kita tidak cakap I have one bag. Kita cakap I have a bag. Jadi bila kita gunakan one, matematik, science atau resipi, 1 kilogram, 1 meter. Okey? Sebab itu berkenaan dengan nombor. Tetapi ini berkenaan dengan bahasa. Jadi bahasa kita gunakan e ataupun n untuk bermaksud satu. So contoh di sini A, E, I, O, U, kita gunakan n. An apple, an egg, an igloo. Tahukah igloo? Igloo adalah rumah ais yang setengah bulatan. Rumah ais di Arctic. Ada orang tinggal di dalam, Eskimo tinggal di dalam igloo. Jadi igloo adalah rumah. An orange, an umbrella. Kalau yaitu satu. Contoh sahaja, saya tidak tulis 21 lah. Kamu tahu juga. Jadi a boy, a car, a doll, a frog, a goat, a hat, a jug. Tahukah jug? Jug untuk menuang bekas, untuk menuang jus kah, air kah. Kettle itu ceret lah, untuk kita memasak air. Kemudian why a yam?
Saya pernah dengar orang sebut yam, tapi saya rasa mungkin yam lebih tepat. Yam kita tahu keladi, yolk atau egg yolk. Tengoklah, ini N sebab saya mula dengan E, ini E sebab saya mula dengan Y. Y dan Z, X, Y, Z ya, kita gunakan Y dan Z, kita gunakan E. Yolk ialah kuning, bahagian kuning sebiji telur. Bahagian kuning itu dipanggil yolk. Jadi ini adalah asasnya. Kemudian sini ada sedikit yang berlainan. Sebenarnya E dan N atau N dan E, dia datang dari sebutan. Kalau sebutan kita A, E, I, O, U, kita gunakan N. Tapi kalau sebutannya E, maksudnya sebutannya bukan A, E, I, O, U, sebutan, maka kita mesti guna E. Tengok sini. Ini topi. Sebutannya hat, horse, house. Jadi ini hat, horse, house. Saya pernah dengar banyak kali dan banyak orang cakap house untuk rumah. You come to my house. Sebenarnya house. Mengapa? Sebab E. Kalau N baru house. Kalau E mesti house. Jadi kamu cakaplah, rumah itu house atau house. Kalau house, N house. Tapi house, house. So sebutan yang tepat mesti ada bunyi H, di sana. Kemudian sini. Ini mula dengan H. Tetapi kita guna N, kita tidak guna E. Mengapa? Sebab sebutan. Sebutan ini ialah our. Sebutan ini ialah honest. Ini H dipanggil silent H. H yang tidak ada bunyi. So, our, umbrella jadi N. Ini honest, orange, N, orange jadi N, honest. Honest maksudnya jujur. Tapi kita tak boleh cakap I am an honest. Kita mesti cakap I am an honest person, an honest boy, an honest girl. Sebab honest di belakang mesti ada orang. Okay? So ini sebab sebutannya O, A, maka kita gunakan an honest boy, an hour untuk menandakan 1 jam. Ini an umbrella, A, so A itu gunakan N. Tetapi ini uniform, university, sebutannya U. Sebutannya bermula dengan Y. Sebutan bermula dengan Y, kita guna E dan bukan guna N. Sebab itu, saya pakai uniform, I wear a uniform. Jangan sekali kamu cakap N uniform, itu salah. Jangan sekali kamu beritahu orang, saya belajar di sebuah university. Jangan sekalipun beritahu orang, I study in N university. Ayah, sangat salah. Mesti cakap a university, a uniform, baru betul. Okay? So setakat ini sahaja bab articles. Mungkin perlu 2 kali lagi baru boleh habis lah, atau 3 kali. Tengok keadaan. Tengok pada masa yang saya memikirkan kelas ini bagaimana saya ingin sampaikan kepada kamu semua. Jadi mungkin 2 kali lagi, mungkin 3 kali lagi, tengoklah keadaan. Jadi setakat ini sahaja. Jikalau kamu suka akan video saya, sila sokong saya. Beri saya 1 like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.